Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizzati Syaini binti Abdullah. Terima kasih penerangan acara yang dihormati Saf Kakimat Teguh Saksama, guru-guru, rakan-rakan seperjuangan dan seterusnya hadirin yang dikasihi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sihat ya. Pada hari ini, ada sebuah kisah yang ingin saya kongsikan kepada kawan-kawan. Tajuknya berbunyi, Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu pula minta maaf ya? Kalau kawan-kawan ingin tahu, mari dengarkan. Kisahnya adalah tentang seorang anak yatim yang bernama Safawi. Ayahnya telah meninggal dunia sejak masih kecil lagi. Untuk mencari kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah menebas di kebun dan menjual kuih. Namun, Safawi tidak pernah mengeluh. Malah, dia turut membantu ibunya dengan mengantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baik sungguh Safawi kan kawan-kawan? Seperti biasa, setiap pagi, dia mengayuh basikal dengan laju ke sekolah. Berpeluh-peluh badannya. Dia bimbang akan bertemu dengan Cikgu Fazal, guru disiplinnya di sekolah. Mendengar namanya saja sudah cukup membuatkan budak-budak kecil perut. Apatah lagi bersemuka dengannya. Ingat kawan-kawan, datanglah ke sekolah bukanlah amalan yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tangan Safawi menunjuk kepada jam 8 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, dia menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, nama Safawi dipanggil. Panggilan itu mematikan langkahnya. Degup jantung Safawi bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Fazal yang serius. Dengan suara yang lantang, Safawi dimarahi kerana datang lewat lagi. Safawi hanya membisu. Memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun dia pernah memberikan penjelasan, tetapi Cikgu Fazal enggan mendengarnya. Malah dia dituduh cuba menegakkan benar yang basah. Kawan-kawan, apakah yang berlaku selepas itu? Apalagi, dia pun dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberikan surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Safawi berasa sangat sedih. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Dia juga kecewa kerana dituduh sebagai murid yang bermasalah di sekolah. Padahal dia bukanlah seperti yang disangkakan. Kawan-kawan, kisah ini mengingatkan kita kepada satu kisah dahulu kala. Seorang wanita berbadan 2, Dang Anum namanya, dihukum bunuh oleh Sultan Mahmud hanya kerana menyiramkan nangka milik Sultan. Tanpa rasa periksa, Sultan terus menjatuhkan hukuman sehingga menimbulkan suatu peristiwa yang berdarah dan tragis. Dan di akhirnya, Sultan Mahmud mangkat di julang. Benarlah rakan-rakan, menuduh tanpa bukti hanya akan mendatangkan mudarat di kemudian hari. Hadirin sekalian, kasihan Safawi. Kawan-kawannya juga sering mencacinya kerana selalu dirinda atas keluatannya datang ke sekolah. Ingat ya, sebagai kawan yang baik, kita mestilah menyokong dan bersikap prihatin kepada kawan kita yang mempunyai masalah. Selepas tamat persekolahan pada hari itu, Safawi pun terus pulang ke rumah. Selepas menunaikan solat Zuhur, dia terus ke dapur kerana perutnya telah berkeroncong. Apabila dia hendak menjamu makanan, dia teringat kembali tentang peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seleranya pun terus hilang. Dia membuat keputusan untuk pergi ke kebun Pak Rosli untuk berjumpa dengan ibunya. Dia ingin menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Sebaik saja terpandang raut wajah ibunya, dia berasa tidak sampai hati untuk bercerita. Malah, dia membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Hanya dirimu, pujaan hatiku. Hanya padamu ku serah cintaku. Kau segalanya, bagiku terindah. Hingga ke akhirnya nafas ini. Ingat kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Sayangilah ibu setiap masa. Kawan-kawan, pada malam itu, Safawi nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Dia pun menyerahkan surat yang diterima daripada Cikgu Fazal kepada ibunya. Dia melihat wajah ibunya menahan kesedihan selepas membaca surat itu. Bagi ibunya, dia masih mampu menyara keluarga seorang diri. Harapan ibunya hanyalah ingin melihat anaknya Safawi berjaya dalam pelajaran dan memperoleh pekerjaan yang bagus apabila dewasa nanti. Sebagai murid tahun 6, Safawi mampu berfikir dengan matang. Dia berazam untuk datang awal
ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh kerana UPSR tinggal beberapa bulan sahaja lagi. Justru keesokan harinya, pada awal pagi lagi, Safawi sudah sampai ke kedai Pak Cik Jumat, tempat dia mengambil surat khabar. Dia menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Safawi mengayuh basikal yang lebih laju daripada kebiasaan. Dia tidak ingin terlewat lagi. Dia sudah serik dengan amukan cikgu disiplinnya. Apabila tiba di sempang jalan, tanpa melihat kiri dan kanan, Safawi terus melintas. Malang tidak berbau. Sebuah kereta Ford Ranger putih telah melanggarnya. Safawi pun terus tercapak ke seberang jalan lalu pingsan. Orang yang melanggar Safawi pun terus membawa Safawi ke klinik berdekatan. Mujurlah Safawi tidak mengalami apa-apa. Dia hanya mengalami kecederaan yang ringan. Ingat kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa berada di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Tidak lama kemudian, Safawi tersedar lalu terkejut melihat Cikgu Fazal di sisinya. Dengan muka yang ikhlas dan mesra, Cikgu Fazal meminta maaf atas kecuaiannya. Rupa-rupanya, Cikgu Fazal yang melanggarnya. Maafkan Cikgu, Safawi. Cikgu tidak sengaja. Sekarang, Cikgu tahu kenapa kamu sering datang lewat ke sekolah. Ibu kamu sudah menceritakan semuanya kepada Cikgu. Safawi pun mengakui kesalahannya dan tidak berhati-hati semasa melintas jalan. Begitulah kawan-kawan, niat di hati untuk menolong keluarga adalah satu sifat yang mulia. Namun, kita mestilah mengutamakan masa depan dan keselamatan diri. Sekiranya kawan-kawan telah membuat kesalahan, segeralah meminta maaf kerana orang yang mengakui kesalahannya akan dipandang mulia. Sampai di sini saja cerita bertajuk Maafkan Cikgu. Sekian, terima kasih.